Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa ilhami malaikatil muqarrabin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Kita mulakan kuliah ilmu kita malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, yang dimuliakan juga pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, datuk, datin, ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala berikan ruang, peluang kepada kita semua hingga pada malam ini 16 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, bersamaan 29 hari bulan Oktober tahun 2023 Masihi. Allah bagi peluang untuk kita terus mengejapi hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan tenang dan aman, berbanding dengan saudara-saudara kita yang sekarang ini berada di dalam keadaan yang genting, sengsaranya mereka. Maka dalam ketenangan yang Allah Ta'ala beri pada kita ini, kita dapat laksanakan tuntutan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu tanggungjawab kepada kita ini. Kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita bersyukur juga kerana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni untung kita. Sebab apa kita untung? Sebab kita berada di bawah naungan seorang Rasul
yang mana Rasul kita ini Allah Ta'ala bagi maklum seorang yang cukup ambil berat. Dia cukup ambil berat tentang umat-umat dia. Sebab tu Allah Ta'ala bagi maklum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi maklum, telah datang kepada kamu seorang rasul utusan aku, kata Allah, yang mana beliau ini atau baginda ini seorang yang sangat mengambil berat atas sebarang kesusahan dan kesengsaraan umatnya. Kalau ada daripada kalangan umat dia yang sakit, maka Muhammad ini akan rasa lebih sakit. Kalau ada daripada kalangan umat dia yang sulit kehidupan dia, maka Muhammad inilah yang akan lebih rasa sulit lagi pada kehidupan dia. Dan jika mana ada daripada kalangan umat dia yang sengsara hidupnya, dizalimi padanya, maka Muhammad ini akan lebih merasai kesengsaraan atas kezaliman tersebut. Ini Muhammad, Nabi junjungan kita yang Allah kurniakan kepada kita semua umat-umat dia. Sebab tu ibu ayah saya sekalian, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab lahirkan kita dalam keadaan mana kita berada menjadi umatnya. Bukan maknanya rasul-rasul dan nabi-nabi lain itu tidak baik. Mereka juga mengambil berat tentang urusan-urusan kaum-kaum mereka. Sebab itu semua rasul ini begitulah sifat. Cuma Muhammad ini dia melebihi daripada tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi ini. Itu keuntungan pada kita hari ini, disebabkan Muhammad ini yang dia sangat ambil berat, maka Nabi kita ni dia mohon pada Allah agar mana diberikan ruang, peluang dan diangkat banyak perkara-perkara yang boleh membawa kepada kehancuran umat atas kemurkaan Allah. Muhammad minta siap-siap pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu doa yang cukup masyhur ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Waktu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, baginda dalam satu solat baginda sujud panjang, Nabi sujud sampailah para sahabat yang jadi makmum kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni rasa bahawa seolah-olah Muhammad ni dah wafat waktu tu, pasal panjang doa Nabi ni. Dalam sujud dia pun sujud dia panjang, lama sujud Nabi kita sujud. Kita pun macam tu juga. Kalau tak imam sujud lama sangat, makmum nanti angkat kepala, dia angkat kepala, dia seriau, dia tak tengok kaki belakang dok kodek lagi. Nampak kaki imam, jari imam dok kodek, dia kata hidup lagi, dia kata alhamdulillah.
Tapi kalau jari imam tak apa nak kodek tu, dia kata ai apa lama kan ni, bimbang. Sahabat bimbang macam itulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi maklum pada Rasulullah, wahai Muhammad, permintaan kamu kepada Allah dalam sujud kamu yang panjang ni, Nabi minta 3 perkara. Maka Jibril jawab, Allah Ta'ala kabulkan 2 perkara. Tapi ada 1 perkara Allah Ta'ala tak kabul. Tak kabul. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan kau azab umat-umatku ya Allah ketika mana mereka melakukan kerosakan di muka bumi ini. Jangan azab mereka seperti mana kau azab kaum-kaum yang terdahulu. Jangan ya Allah. Kaum dulu kalau mereka buat kerosakan, riwayah saya sekalian, maka Allah Ta'ala bagi peringatan melalui Rasul mereka dalam beberapa masa ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tempoh 3 hari 3 malam. Bagi tahu kepada umat kamu 3 hari 3 malam ya. Masih juga buat perkara yang terkutuk yang Allah Ta'ala tak benar, maka cukup tempoh Allah perintah para malaikat untuk menghancurkan kaum tu. Yang ni kita pun baca Quran, kita teliti dah Quran, kita pun dah tahu dengan peristiwa dan berita-berita yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita berkenaan dengan kaum-kaum yang terdahulu. Hancur hingga pupus kau ni, tak ada. Kaum Ad, kita biasa dengar nama atas apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tapi kita tak pernah tengok, tak pernah jumpa kaum Ad. Rupa mereka pun kita tak tahu, bentuk mereka macam mana pun kita tak pernah tahu. Kaum Samud, Allah Ta'ala cerita perihal kaum Samud pun hebat, gagah perkasa Allah Ta'ala bagi pada mereka. Tapi Allah bagi tahu hancur, pupus. Kaum Nabi Allah Lut alaihi salam pun sama. Allah bagi pada mereka banyak kelebihan-kelebihan tertentu, tapi Allah hancurkan mereka, pupus. Lalu Nabi SAW minta pada umat dia, kalau umat dia ni buat perkara-perkara yang terlarang juga, apatah lagi umat Muhammad ni ada belaka daripada perkara-perkara terlarang yang berlaku pada umat-umat dulu. Hak umat dulu Allah Ta'ala tak bagi buat umat Muhammad buat belaka. Buat belaka, ibu ayah saya sekalian. Kalau dulu ni umat-umat Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu, mungkin ada satu certain saja, satu perkara tentang liwat saja, mungkin contoh. Maka disebabkan liwat tu hancur. Ada satu kaum kerana timbangan mereka menipu, Allah Ta'ala hancurkan mereka. Ada satu kaum yang ketegak, degil dia, tik lalat tengah belakang. Orang Melayu kata, kalau tik lalat tengah belakang ni, dia kata ketegak sungguh. Lepas lah kata, saya bawa aja. Kaum yang ketegak ni pun Allah Ta'ala musnah mereka. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada belaka. Ni dalam satu umat ni, hak ketegak pun ada, hak liwat pun ada, hak tak tahu jantan, hak tak tahu betina, hak tak tahu laki-laki, hak tak tahu perempuan pun ada. Hak menipu ni tak usah kira. Bukan takat timbangan dia tipu, dia cakap pun tipu. Ni umat Muhammad ni. Tapi oleh kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat. Tak bagi azab.
macam umat dulu. Dua, Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah, ketika mana umat aku ini melakukan perkara-perkara merupakan dosa dan perkara mungkar ni, maka mudahkanlah kau menerima jika mana mereka meminta ampun padamu, ya Allah. Allah kabul. Allah kabul pada umat Muhammad. Minta aja senang. Allah Ta'ala kata bertaubat ya, fastaghfiru, istighfar, taubat nasuha, istighfar, maka aku terima, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengampunan dan kemaafan aku akan berikan kepada umat kamu Muhammad, asalkan minta mereka kepada aku. Mudah. Umat dulu susah. Umat Nabi Musa alaihi salam nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa bagi tahu Allah Ta'ala boleh terima keampunan daripada kamu, tapi kamu kena bunuh diri. Bunuh diri. Tak cukup dengan apa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Tak cukup. Sebut itu tak cukup dulu. Tapi umat Muhammad sebut itu, Nabi kata apa? At-taibu li zambika kaman la zanbalah. Siapa yang bertaubat pada dia dengan taubatan nasuha, tak buat dah perkara-perkara tersebut dan hanya menyebut taubat itu kepada Allah, maka dia sudah dikira hilang daripada dosa-dosa dan diterima taubatnya. Ni Nabi bagi tahu kita. Allah kabul atas sayangnya Nabi SAW pada kita. Yang ketiga, Nabi minta, ya Allah, satukanlah semua umat-umatku, ya Allah. Hak ni Nabi dapat jawapan daripada Jibril. Jibril kata, yang ni Allah Ta'ala tak kabul. Tak kabul. Wahai Muhammad, Allah tak kabul dia. Kenapa? Kerana telah diutuskan kepada mereka Rasul yang membawa Al-Quran kalamku sebagai panduan kepada mereka, yang mana duduk pada landasan Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh Rasulku dan ikut tindakan-tindakan Rasulku, maka mereka itu berada pada jalan yang aku redha. Dan sesiapa juga daripada kalangan umat kamu yang mana tidak berada pada jalan yang aku berikan ini, maka sampai bila pun mereka tidak akan berada pada jalan yang aku redha. Jadi satu ni tak payah. Walaupun Nabi minta, pasal Allah Ta'ala kata muktamad, dia bagi dah satu kejelasan tentang agama Allah, satu Quran, satu Nabi, satu tindakan tata cara iaitu Islam. Maka kalau lain daripada pembawaan tersebut, walaupun dia nama Islam juga, tapi tak pegang dengan apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan Rasul ni, maka keluar dia. Tak boleh bersatu sampai bila pun. Ibu ayah saya sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waktu dalam hidup kita hari ini, apa yang kita nak cari dalam hidup adalah satu perkara yang akan Allah Ta'ala bagi kebaikan dan rahmat serta barakah dalam hidup kita ni. Sebab tu nak dapat satu jalan yang Allah Ta'ala redha pada kita ni, seorang sahabat Nabi yang terkenal, lagi sepupu Nabi, lagi menantu Nabi SAW, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia bagi pesan kat kita. Dia kata, dalam hidup ni, dia kata, man lam yakun sunnatullah
wa sunnatur rasul wa sunnatu awliyaih falaysa fi yadihi syai'un. Siapa yang hidup dia ni dalam hidup kita hari-hari ni, umat Islam ni cerita kita ni hidup seorang Islam, tak cerita dah hidup lain pada orang Islam ni. Hak lain pada orang Islam ni kita tak terpisah. Ni cerita hidup seorang Islam yang Sayyidina Ali kata walaupun dia seorang Islam, tapi kalau 3 perkara ni tak ada kat dia, falaisa fihi syai'un, tak ada kat dia 3 perkara ni, tidak tindakan ni, makanya kata Sayyidina Ali, falaisa fi yadihi syai'un, dia ni kira kosong. Kosong ni maksud dia kosong apa? Buat amalan tapi kosong. Amalan ada, semayang, solat dia ada, mayang subuh ada, mayang zuhur pun semayang, mayang asar tak tinggal, mayang maghrib jemaah, mayang isyak pun jemaah. Puasa sebulan Ramadan alhamdulillah clear. Kalau tak kena uzur syar'i maka dia tak tinggal, hak uzur syar'i dia tinggal. Zakat pun Masya Allah, kadang-kadang bayar RM7, ada tahun bayar RM14, ada tahun dia bayar RM21. Mana kata lebih, dia bayar lebih. Ni makna tentang zakat pun clear. Haji pun clear. Haji pun pi haji 3 kali ya. Umrah ni tak usah kira. Bukan takat dia buat umrah, dia bawa orang pergi umrah. Zakat semua. Zakat. Tapi kalau macam tu sekalipun, diwayah saya sekalian, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebut apa? Falaisa fi yadihi syai'un. Kosong. Kalau tak ada 3 perkara yang disebut oleh Imam Ali karramallahu wajhah, iaitu apa? Sunnatullah wa sunnatur rasul wa sunnatu awliyaih. Tak ada langsung tindakan-tindakan daripada jalan Allah, tak ada langsung dalam hidup dia tindakan macam yang berlaku ataupun tindakan Rasul, tak ada langsung tindakan dalam hidup dia macam wali-wali Allah. Maka sahabat-sahabat yang lain tanya Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat ni buaya saya sekalian, saya tak boleh larat, tapi main lama jadi larat pula lah. Tadi meeting pun banyak sangat di masjid tu. Meeting ni dia, kita jadi duk menung, duk bincang tu, dia habis idea hilang. Mai tak larat di sini, tapi tengok Ustaz Arif jadi semangat sikit. Dia orang muda. Tengok pula ayah-ayah dengan ibu saya sekalian ni lagi mai semangat. Saya dia lambat panas ni. Tapi dia panas ni jaga, dia payah berhenti. Terandah pukul 12 jangan marahkan saya. Tapi kalau tak dan, kalau tak mau, mai tarik mikrofon ni. Ibu ayah saya sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Sayyidina Ali ni, sahabat-sahabat yang lain suka tanya dia. Pasal apa suka tanya dia? Pasal dia ni adalah seorang yang memang dapat pengiktirafan daripada Nabi SAW dalam hal-hal yang membabitkan ilmu keagamaan dan juga ilmu keduniaan. Ini kata Sayyidina Ali, orang bijak. Lepas tu Nabi kata apa? Anna madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku, kata Nabi SAW, Madinah, bandar raya ilmu. Jadi kita faham Nabi habaq kata dia bandar raya ilmu ni maknanya apa saja ilmu Allah Ta'ala pasti akan bagi maklum pada Nabi. Pasal Allah yang memberikan wahyu kepada baginda SAW. Maka Nabi kata, aku bandar raya ilmu. Apa saja ilmu yang kamu nak kena tahu, tanya. Walaupun aku tak tahu, kata Nabi, tapi Allah Ta'ala pasti akan bagi tahu.
Lepas tu kita tanya, sahabat-sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ni kandungan dalam perut, budak dalam perut ni macam mana? Sahabat tanya, masa tu tak ada X-ray. Nabi pun habaq ni 40 hari 40 hari seketui darah, 40 hari seketui daging, 40 hari maka tumbuh tulang belulang, 40 hari lagi maka dibalutlah tulang belulang itu dengan daging. Nabi habaq 40. Nabi bukan tahu. Nabi bukan ada pengajian kedoktoran. Tak ada. Tapi sahabat bila tanya dia, Nabi habaq. Pasal apa Nabi boleh habaq? Pasal wahyu. Nabi tak tahu. Tapi itu wahyu Allah. Allah datangkan ilmu tu melalui Nabi SAW. Suruh bagi tahu. Itu cara Allah Ta'ala sampaikan keilmuan kepada manusia. Maka hari ini pun kita dah dapat mandat daripada Rasul macam tu. Ada kajian-kajian yang memang Allah Ta'ala pun bagi pada manusia. Akhirnya manusia mula mengkaji, dapat jumpa betul. 40 hari gumpai darah, 40 hari jadi daging, 40 hari jadi tulang, 40 hari balut balik tulang. Tak lari walau sehari. Sebab dia memang penciptaan Allah. Allah tahu, dia yang buat. Itu Nabi kata, ana madinatul ilmi. Aku ni, kata Rasulullah, bandaraya ilmu. Wa aliyu babuha. Ali pun tak kurang hebat. Dia itu pintu bandaraya ilmu. Pintu pun hebat lah. Kita kadang-kadang kalau tengok rumah, orang buat rumah, gah rumah ni kadang-kadang duduk di pintu. Tengok pintu dah, mulut kita buka tu jadi bulat ya. Tengok pintu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang rumah biasa ya, tapi pintu dia buat bagi elok, rumah tu jadi elok tu. Tu kerana pintu. Jangan main dengan pintu. Nah tu yang pintu masjid tu orang buat bagi elok tu. Orang tak buat cikai-cikai pintu masjidnya, kemas buh kaca banyak ada bagi comel. No, rumah pun macam tu, pintu tu kemas. Walaupun rumah tak apa kemas mana lah. Pintu kemas. Jadi pintu ni penunjuk. Lepas tu Ali ni bila Nabi kata dia tu pintu pun kemas. Lepas tu sahabat-sahabat banyak akan bertanya Sayyidina Ali, wahai Ali ni hang bagi tahu kami Zat, dalam hidup dunia ni, dalam keadaan kita ni jadi orang Islam beribadah kepada Allah, buat dah semua ni, lalu apa kita ni? Nak jadi apa lagi, nak buat apa lagi, apa tindakan lagi? Maka Ali kata apa? Siapa yang tak ada 3 perkara ni, dia kata, hang jadi macam mana sekalipun sembahyang kuat macam mana seorang-seorang pun tengah malam pun bangkit, dia kata fala syai'in atau falaisa fi yadi syai'un. Tak ada apa, kosong. Boleh pakai balik menyanyi lagu kosong. Maka sahabat tanya, wahai Ali, apa yang dimaksudkan oleh kamu dengan sunnatullah wa sunnatur rasul wa sunnatul awliya? Jadi yang kata sunnah Allah tu yang kami nak kena buat tindakan tu macam mana? Dan yang katakan sunnah rasul yang kami kena buat tindakan tu bagaimana? Dan sunnah awliya yang kami juga kena ikuti pada dia bagaimana? Maka jawab Ali karramallahu wajhah, wa sunnatullah kitmanu sirri wa sunnatur rasul madaratun bainan nas wa sunnatul awliya ihtimalu adha 'anil nas. Tiga dia bagi kat kita. Pertama dia kata sunnah Allah yang kita kena buat tindakan dalam hidup kita hari ini, iaitu kitmanu sirri, sembunyikan rahsia. Kena sembunyi rahsia. Pasal apa? Pasal itu sunnah Allah. Allah Ta'ala ni dia jaga sungguh rahsia hamba-hamba dia. Jaga ibu ayah saya sekalian. Allahu Akbar. Kita ni kalau Allah Ta'ala buka pekung kita lah, buka keaiban kita, ya Allah, tak tahu nak tak mana malu kita, tak tahu nak tak mana muka kita. Malu.
Allah banyak sangat. Apatah lagi keaiban-keaiban yang membabitkan ni dalam hati ni. No, dalam hati kita yang duk berkata-kata ni, yang duk runtun kita juga ni. Hak ni lah lagi sakan dia. Tu tempat yang Allah Ta'ala nak menyuluh kita, nak menimbang kita dengan keikhlasan kita sebagai hamba dia. Doa banyak manusia, tapi Allah simpan. Allah simpan di bawah saya sekalian. Kalau Allah buka, makanya seorang bapa tak sanggup dia berhadapan dengan anak-anak dia, disebabkan keaiban dia sebagai seorang bapa. Oh, jangan main. Kalau Allah buka Jahannam, jengkreng, orang paling kata jengkreng. Kalau Allah Ta'ala buka pada kita keaiban kita dengan isteri, maka kita tak sanggup nak berhadapan dengan isteri kita. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban seorang isteri, maka isteri pun tak sanggup nak berhadapan dengan suami dia. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban seorang ibu, maka ibu tak sanggup nak berhadapan dengan anak-anak dia. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban seorang imam, maka imam tersebut tidak akan sanggup berhadapan dengan makmumnya. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban makmum, maka makmum tidak sanggup untuk berimam berbelakangkan imam dia. Malu ibu ayah saya sekalian. Tapi dalam keadaan begitulah Allah Ta'ala tutup, simpan, sehingga suatu masa yang layak untuk Allah Ta'ala pertontonkan pada ketika itu. Selesai dah kehidupan dunia, maka waktu itu Allah pertonton untuk diberikan pengadilan kepada kita. Waktu sifat yang Sayyidina Ali sebut ni, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada kita, maka orang yang beriman ni, dia kena ambil tata cara yang Allah Ta'ala lakukan kepada hamba-hamba dia ni. Maknanya daripada satu pencipta ni boleh sembunyi dia punya malu hamba-hamba dia. Dia pencipta, tapi dia boleh sembunyi. Apatah lagi hamba sesama hamba. Hamba sama hamba. Lalilah perkara tu perlu untuk kita sembunyikan. Sebab tu rahsia-rahsia ni bayar saya sekalian, apatah lagi rahsia yang membabitkan kepada keaiban yang menjatuhkan maruah seseorang, jangan kita sembunyi. Hari ni bayar saya sekalian, tuan-tuan dan perempuan, takut kita kadang-kadang, kita takut dengan telefon. Oh, telefon ni bahaya. Tambah pula lah ni dia ada emoji. Emoji hak lepas kadang-kadang hantar hak warna kuning bulat tu. Hak tu boleh gagah lagi boya saya sekarang. Hak emoji bulat tu tak apa, dia buh gambar teriak, dia buh gambar gelak, dia buh gambar jelek, boleh tahan ni pasal dia bulat ke tu, apa bola. Tapi lah ni ada emoji hak jenis buh gambar orang. Dia keluar betul-betul gambar orang. Hak dia tangkap gambar. Dalam emoji ni pula ada emoji ataupun gambar-gambar ni yang memang tak patut pun kita masukkan dalam telefon. Tapi hak tu lah kita duk seronok hantar. Kalau nak hantar orang, hantar tu dengan buat muka dia, tak apalah hak buat muka tu. Dengan satu lagi masalah tu, hak buka aurat tu, hak mendedahkan tubuh manusia tadi, kita duk hantar pi rata. Allahu Akbar. Kita rasa perkara tersebut hanya untuk bersukaria. Kita rasa perkara tersebut sebab kita nak buat kelakar dalam grup WhatsApp kita. Tapi kita tak pernah fikir tentang maruah dia. Cuba kita buat hak kita tengok. Lah senang buat saya sekalian, tuan-tuan dan perempuan. Ni ambil gambar kita sendiri macam mana kedudukan kawan tu, kita buh gambar kita. Hak dalam keadaan menunjukkan kejatuhan dan kehinaan kepada kita. Kita yang hantar pergi kat orang gambar kita macam tu. Agak-agak kita mau tak? Tak kot. Tak kot. Dan kita pun marah. Hang bubuh gambar aku tu. Hang jaga aku bagi pendabuh ibu hang tahu. Tapi pernahkah kita terfikir waktu kita letakkan gambar orang tu, walaupun dia mungkin orang daripada India, dia mungkin orang daripada bangsa mana sekalipun, tapi itu maruah dia yang kadang-kala, yang bukan jadi kadang-kala kesukaan ahli masyarakat hari.
Lalu bagaimana dengan solat kita? Yang kita tak pernah fikir tentang maruah orang, tak pernah fikir tentang bagaimanakah satu kehinaan kepada dia, tapi kita permainkan dia dengan begitu mudah. Kadang-kadang kita berasa lebih kejam lagi. Kejamnya kita waktu tu. Keduanya, kata Imam Ali karramallahu wajhah, wa sunnatur rasul, ikutlah dan buatlah apa juga sunnah Rasul sebagai pemenuh kepada ganjaran dan rahmat Allah kepada kamu. Wa madza sunnatur rasul, apakah sunnah Rasul tersebut wahai Ali? Maka Ali pun jawab, mudaratun bainan nas. Rasul ni, Nabi ni, Muhammad ni dan rasul-rasul yang lain, mudaratun bainan nas. Apa dia tindakan mereka? Mereka selalu menyapa, ramah tamah, ambil berat daripada kalangan manusia. Ni Rasul. Sifat macam tu. Dia kalau jumpa orang, Nabi ni dia bagi salam. Sebab dia ambil berat. Dia tanya khabar. Nabi suka senyum. Jumpa orang je senyum. Jumpa orang je senyum. Itu Muhammad. Ada orang sakit dia pergi ziarah. Itu Muhammad. Tak kira sama ada dia seorang Islam atau bukan Islam sekalipun. Banyak kisah-kisah Nabi SAW yang menziarahi orang bukan Islam daripada kalangan Yahudi. Nabi pergi ziarah mereka. Sebab itu sifat Rasul SAW yang cukup ambil berat. Dia tak penting diri dia. Sahabat ni bagi satu asar, saya tak teringat kalimah dia, tapi masih ingat dia punya perkataan terjemahan tu. Kami selalu, dia kata, lawan dengan Muhammad ni dari sudut nak bagi salam. Kalau kami tahu kata Muhammad ada di sini, kami nak bagi salam dengan Muhammad ni, kami selalu berebut. Tapi apa yang kami dapati, keselaluan dia kata Muhammad akan mendahului memberi salam. Tu dia Nabi kita. Dia bagi salam tu, dia tak tunggu orang bagi salam ke dia. Kita kadang-kadang nak bagi salam pun segan. Nak sebut Assalamualaikum pun segan lah. Allahu Akbar. Apatah lagi dalam keadaan salam tu pun tak apa nak clear. Salam pun tak apa clear. Pasal apa? Pasal waktu dia jabat salam tu, dia tak tengok pun kawan dia salam. Tak tengok pun wayah saya salam. Bukan wayah lah ni. Ni cerita ni di Papua New Guinea tu. Dia salam dengan orang, dia bagi salam, tangan dia suar, tapi muka dia beralih kat kawan ni. Ambo kata Nabi SAW dah, dia tak buat macam tu. Nabi ni bila bercakap, ni hadis ni, Nabi bila bercakap dengan sahabat-sahabat dia, maka Nabi akan menghalakan dadanya. Hala dada tu maknanya dengan wajah, dengan dada, dengan badan sekali. Kita boleh gagah tak? Kita kadang-kadang dada kot talim, kepala api, bolehlah gagah. Okeylah tu. Baik lagi sikit daripada hak kepala apa pergi kot lain, dada pergi kot lain, tangan ni api. Jangan. No? Bila kita buat macam tu, orang hak salam dengan kita ni, dia rasa lain. Dia kata pasal apa yang salam dengan aku tak mau tengok. Itu bukan cara salam sunnah. Salam sunnah memang kena tengok. Kena tengok wajah kawan kita, sahabat kita. Sebab itulah kerahmatan. Bila kita tengok berpandangan mata antara dua insan, maka di situ akan melahirkan rasa kasih sayang. Daripada mata turun ke hati. Turun ke hati. Walaupun seorang itu mungkin kita tak berapa nak suka sungguh dalam masyarakat ni, kita memanglah manusia ni macam tu lah, ibu ayah saya sekalian. Ada orang duk sebut, dia kata kita ni, dia kata kalau orang suka semua kat kita tu malaikat, dia kata. Kalau semua orang suka kat kita tu malaikat. Dan kalau orang semua benci kat kita tu syaitan, dia kata, iblis.
Tapi kalau ada orang suka, ada orang benci, itu manusia. Saya kadang-kadang terdengar, biasa dengar perkataan tu, lalu saya terfikir tu betul juga. Ada betul juga. Kalau kata semua suka kat kita tu malaikat. Lah kalau semua orang benci, memang iblis lah orang bencinya. Tapi kan jangan gharib lah pada kita. Ada suka, ada tak suka, itu biasa dalam kehidupan masyarakat. Kita tak boleh suruh orang suka kat kita semua, dan orang pun tak akan benci kepada kita semua. Maka dalam keadaan suka dan benci itu, maka kerahmatan yang dibawa oleh Nabi SAW mencari titik pertemuan. Itu yang dibawa oleh baginda. Nak cari titik pertemuan tu, walau hang tak suka pada aku sekalipun, tapi rentak yang aku bawa, kalau aku salam dengan kamu, aku akan tengok wajah kamu. Luluh juga hati dia. Untun. Dia untun, ibu ayah saya sekalian. Tapi kalau dalam keadaan orang sayang sekalipun pada kita, orang suka pun, tapi kalau salam kita tak ikut cara sunnah, runtuh juga hati dia. Runtuh. Kalau hak tadi suka tengok, lagu ni rupanya. Orang tak mau ya. Tu cara baginda SAW. Dan Nabi pun dia di antara tindakan yang selalu dibuat oleh Nabi, senyum. Nabi suka senyum. Jarang-jarang Nabi tak senyum. Nabi senyum. Banyak senyum je baginda SAW. Jadi orang tengok baginda ni, orang rasa tenang tengok Nabi, tenang. Pasal dengan senyuman ni, siapa tengok kita pun tenang. Bini tengok suami dia senyum, insya-Allah dia tenang. Anak-anak tengok ayah dia senyum, dia tenang. Sahabat handai tengok kita senyum, kita tenang. Tenang, sahabat pun tenang. Tapi kalau kita masam, ibu ayah saya sekalian, kucing tengok kita pun dia seriau. Kucing oyen. Rumah kita ada oyen. Kucing oyen dia panggil. Dia tengok kita kalau muka masam, dia pun lari duduk bawah meja. Dia pun seriau tengok manusia masam. Atau Nabi dia suka buat tindakan-tindakan begitu, mudaratun bainan nas. Imam Ali kata ikut. Baik tu orang Islam ni, kita dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang cukup ambil berat. Lepas tu kita ambil berat dengan saudara kita di Palestin. Kita ambil berat. Walaupun kita tak duduk dengan mereka di sana, tapi oleh kerana satu akidah dengan kita, satu Rasul, satu Quran, satu penghayatan, dan juga apatah lagi dalam keadaan mereka dizalimi. Yang ni lagilah Rasulullah SAW paling tak suka. Waktu baginda SAW, waktu umur baginda 35 tahun. Waktu tu baginda belum diangkat jadi Rasul. Tapi kenyataan apa yang baginda bagi selepas baginda diangkat menjadi Rasul, dia kata, aku masih teringat lagi di antara perkara yang dilakukan oleh orang Quraisy pada satu ketika waktu mereka memerintah Mekah ni, yang aku masih ingat dan aku suka dengan tindakan mereka itu. Kalaulah kata Nabi, mereka itu ataupun Islam ni duduk lagi dalam keadaan mereka tu, aku akan bagi tahu, aku sokong hak tu, dia kata. Iaitu satu perjanjian, nama perjanjian Fudail. Perjanjian ni maksud dia, siapa yang dizalimi akan dibela. Hak tu. Walaupun hak buat perjanjian ni adalah orang Quraisy yang masih lagi dalam keadaan mereka menyembah berhala waktu tu. Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Umur Nabi 35 tahun. Nabi ingat hak tu, Nabi sebut, itulah di antara perlaksanaan Quraisy yang aku sokong 100%. Bila mana ada seorang daripada negara lain ataupun tempat lain daripada Mekah ni main berdagang di Mekah. Kemudian ada something geng 3 line di Mekah ni. Mereka rampah harta pedagang ni. Dia rampah. Bila dia rampah tu, jadi kawan ni nak ambil balik harta dia. Tak bagi. Dia pun tak bagi. Bila tak bagi ni, dia naik atas Jabal Qubais.
Ni ada dalam sirah. Ada dalam sirah Ibnu Hisham. Boleh kita tengok rujuk itu. Dia naik atas Jabal Qubais. Jabal Qubais ni kita tahu dekat dengan Masjidil Haram yang ada istana raja. Dia naik atas Jabal Qubais tu, lalu dia bersyair. Orang Arab ni dulu kalau dia nak habaq apa-apa, dia syair. Pasal apa dia syair? Pasal dengan syair ni sebenarnya dia akan menyampaikan intipati hati dia. Kalau mereka sampaikan macam tu saja, orang tak mau dengar. Nak abang kata ni, tolong aku, kesian aku, orang ambil harta aku, orang kurang. Tapi kalau dia sampaikan dalam bentuk syair, orang nak dengar. Paling-paling pun orang dengar, suka dengar sampai habis. Walaupun orang kata, oh jadi hiburan ya, tak apa, asalkan dengar. Pasal syair ni dia macam lagu. Dia punya bahasa tu ada rima di belakang macam pantun gila. Huruf A semua. Macam tu syair. Macam kita lah. Orang lah ni pun kalau nak menyampaikan sesuatu, dia sampai ikut lagu. Waktu lah WhatsApp kita tu kadang-kadang dia tak puas hati apa-apa, dia menyanyi lagu. Dia menyanyi lagu. Kadang-kadang kita dah dengar lagu tu, nak dengar lagu, tapi dia cerita pasal apa? Rupanya dia cerita apa-apalah yang dia tak puas hati. Dia sampaikan dalam bentuk lagu lah ni. Itu sebenarnya memang tabiat manusia. Kalau dulu dia bawa dalam syair. Jadi kawan ni bila dia naik atas Jabal Qubais, dia syair bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merampas harta dia. Jadi ramai orang yang mendengar waktu tu, bila dengar-dengar, termasuklah pembesar-pembesar Quraisy. Jadi bila pendengar macam tu, dia kata ni tak boleh jadi. Ini tak boleh jadi. Kalau benda ni tersebar, buruk nama mereka. Jadi mereka pun ambil kawan ni, bawa pergi satu tempat di Darun Nadwah, bincang, lalu mereka bersepakat bahawa kita kena basmikan kezaliman ni. Siapa yang rempah harta siapa kena bagi balik. Kita akan pergi ambil balik. Ni cerita dia. Yang kata Nabi SAW tu macam tu sifat dia. Apatah lagi dengan saudara-saudara kita di Palestin ni lagi. Kadang-kadang ibu ayah saya sekalian, saya ni tak tahulah, mungkin terpikir kono. Duk temelengu juga. Temelengu ni maknanya tersentak juga kadang-kadang. Nak lena tu bangkit duk cakung. Bangkit duk cakung tak kepala katil. Duk fikir bukan apa. Umat Islam di Palestin kan, mereka ni duduk dalam satu keadaan lama masa mereka tu hampir 75 tahun. 75 tahun ni buaya saya duduk dalam keadaan sengsara daripada 1948 ni. Duduk dalam keadaan keluarga mereka dibunuh, mereka pun dibunuh, anak beranak mereka dibunuh, adik-beradik mereka dibunuh. 75 tahun. Dulu kena zaman ayah mereka, tok wali mereka lah, kena zaman mereka pula. Dah kena pula zaman anak-anak mereka. Macam tu lah. Kadang-kadang kita terfikir, ya Allah, bukan bimbang apa ibu ayah saya sekalian, bimbang takut esok ni di hadapan Allah Ta'ala, ketika mana Allah Ta'ala panggil kita untuk dihisab ni, nak hitung kita ni sama ada layak nak masuk syurga Allah Ta'ala ataupun tidak waktu tu, lalu ada bersama kita dengan orang-orang Palestin ni. Kalau saya kadang terfikir ni bukan apa, dia main. Kalaulah mereka bersuara masa tu, ya Allah, kami ini diberikan masuk syurga dan nak masuk syurga, kami terpaksa menghancurkan badan kami. Hancur mekecai, ya Allah. Bertabung ke atas jalan. Kami terima sengsara yang cukup teruk, ya Allah. Setiap hari, setiap malam, tak kira masa, ya Allah. Mereka nak bom kami, mereka bom. Mereka nak buat apa, mereka buat. Mereka nak sepak, mereka sepak. Mereka nak tenang, mereka tenang. Mereka nak sembelih, mereka sembelih, ya Allah. Maka melayakkan kami untuk masuk syurga dengan keperitan yang kami terima, ya Allah. Lalu macam mana orang Malaysia, ya Allah, dia boleh masuk syurga ni, macam mana kira pula? Kalaulah mereka itu sebut depan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun sahut, orang Malaysia jawab sah macam mana? Tak tahulah, saya kadang-kadang dia main, ya Allah. Kita pun tahu Allah Ta'ala Maha Adil, kita tahu. Tapi kebimbangan kita wujud di wayah saya sekalian. Apa kita nak jawab? Kita bimbang kerana mereka mengungkapkan begitu, maka Allah Ta'ala mengatakan, memang tak layak kot, hampa tengok mereka ni.
Nah, tengok ni, nak masuk syurga ni macam aku sebut dalam Quran. Aku dah bagi tahu dah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharrar. Kamu ingat sangka senang kalau masuk syurga aku, kata Allah, sehinggalah kamu diuji oleh aku, kata Allah, macam mana aku menguji mereka-mereka yang sebelum daripada kamu dengan kesempitan, kesulitan, kesengsaraan yang bersangat-sangatan hingga melayakkan mereka masuk syurga aku, kata Allah. Habis itu macam mana kita? Kita nak masuk mengapa? Ibu ayah saya sekalian, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang dia main dalam kepala kita ni sampai tak boleh lena. Dia main rasa tak boleh lena. Allah, sudahlah kata. Apa yang kita buat hari ni? Kita tengok orang-orang bukan Islam ni, berita pagi tadi, tentera Amerika yang mendarat lebih kurang dalam 4-5 hari lepas. Amerika pun mendaratlah di Israel, Jerman pun mendarat di Israel, Britain mendarat di Israel, Australia mendarat di Israel. Dah 4 negara, ibu ayah saya sekalian, hantar tentera mendarat di Israel sebab nak bantu Israel Zionis ni, nak bantu Zionis nak berperang dengan umat Islam Palestin. Dia hantar tentera. Kita hantar apa? Umat Islam ni ada OIC, ada pemimpin-pemimpin Islam, hantar apa? Kita yang mampu hantar, ibu ayah saya sekalian, hantar Maggi, hantar makanan, betul tak? Hantar makannya. Nak bagi tembun, nak bagi pok tu tembak senang ni, tak lari-lari. Boleh hantar dekat Panadol ya. Orang-orang bukan Islam ni, dia hantar tentera pergi bunuh habis. Kita tengok saja. Ada nak cukup dengan hantar Maggi dengan lepas hantar tentera? Itu kita fikir kadang-kadang tu sebab dada kita. Ya Allah, apa jadi ini sebenarnya? Keresahan itu berada dalam jiwa kita. Kalau esok mereka tanya kita mampu, tak tahu nak jawab. Kita bimbang takut macam Sayyidina Ali sebut, kita tak ada sunnatur Rasul. Madarah bainan nas tu tak sampai pada peringkat kita. Sebab itulah hari ini ibu ayah saya sekalian, kebimbangan kita ni mungkin juga ada cara dia. Kalau kita tak mampu pi, saya tahu kalau pemerintah Islam kita bagi pi, ayah-ayah ni di antara orang yang nak pi, tak kira bawa golok belakang rumah pun kita bawa. Saya yakin yang tu. Orang Melayu bukan jenis penakut. Kita pada dulu lagi bina empire, kita pun tak takut. Dan dia main naik semangat, dia bukan kira, dia tak nampak apa. Orang Melayu dia nampak halui. Dia nampak apa semua halui. Tu bangsa Melayu. Jangan duk katok dia tak tahu hala orang Melayu ni. Dan dia panas, dia tak kira siapa lah. Kita percaya kita pergi. Tapi oleh kerana tersekatnya kita ke arah itu, maka tersekat kita itu bukan bermakna kita hanya berpeluk tubuh. Tak. Mesti kita kena buat sesuatu. Supaya mana paling kurang kita sampaikan harta kita kepada mereka. Wang ringgit kita, harta ni, atas apa tujuan yang mereka hendaki, mereka boleh dapatkan insya-Allah. Yang keduanya, yang utamanya ibu ayah saya sekalian, sebagai tanda mudaratun bainan nas, kita mohon agar mana Allah Ta'ala angkat dan terima doa-doa kita. Ini pun utama juga. Kerana doa silahul mu'minin, senjata orang Islam yang paling ampuh. Cuma kita perlu tahu, ketika mana Allah Ta'ala nak mengangkat doa dan nak menerima doa ni, adakah Allah Ta'ala boleh terima doa macam tu saja? 75 tahun ibu ayah saya sekalian, bukan kita tak pernah berdoa. Ayah kita dulu pun doa, tuan kita pun dulu berdoa. Bukan tak pernah doa.
Tapi kenapa Allah Ta'ala masih memberikan jalan itu macam mereka? Itu juga perlu untuk kita fikir dan kita teliti. Kemungkinan Allah Ta'ala belum mengangkat secara tuntas, jelas lagi, sebab umat Islam masih lagi dalam keadaan karahiyatul maut. Kita takut nak tinggal dunia. Banyak sangat perkara-perkara maksiat yang duduk dalam kehidupan kita hari ini, yang mana perkara maksiat ni dah jadi sebati dan menjadi budaya bagi kita. Kadang-kadang macam tu, dan kita rasa macam benda tu ada biasa. Lalu berlaku percampuran antara yang hak dan yang batil. Laku macam tu. Ada doa tapi ada menyanyi. Baca Quran awal, lah kali akhir dengan menyanyi. Dia jadi begitu, dia jadi war rojak aku, wat pasemburu wal gadu-gadu. Dia campur habis. Jadi kalau bercampur macam tu, sedangkan Nabi kata apa? Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Bila mai saja kebenaran, yang batil tu kena buang. Tapi kita tak, pasal jadi biasa. Dalam keadaan macam tu, kita nak rafa' doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah Taala akan terima? Ni kita takut juga, ibu ayah saya sekalian. Ini bukan takat kita tak boleh pi. Bukan takat harta kita tersekat. Doa kita pun tersekat. Lalu apa yang kita mampu lagi untuk kita katakan bahawa kita nak ambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi walaupun rakyat Palestin, saudara-saudara kita berperang di sana tu dengan musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh umat Islam Zionis, kita di sini pun perang juga. Apa yang kita perlu perangi, ibu ayah saya sekalian? Al-ma'siyah. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang daripada kemaksiatan. Hak ni kena perang. Kena perang sungguh-sungguh dengan dia. Hanya bukan boleh main-main lah dengan dia. Bukan lagi boleh kita kata tak apalah, bukan ada apa sangat pun, biasa nak beribak sekali-segala. Tak ada. Lagi mana ada benda pencampuran ni, lagi itulah kita tak akan diterima dan tak akan ternaik doa-doa kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana nanti. Wahai saya sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tu saya kata saya payah berhenti. Dia panas payah. Dia kereta turbo lagu tu. Mula-mula dia slow, pong 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 pong, dan dia panas jadi motorbot. 3. Tapi nasib baik tadi janji dengan orang perempuan. Perempuan saya, dia kata malam ni balik awal ke abang. Hak tu je lah. Hak tu yang pasal selamat sikit lagi kita nak berhenti lah. Pasal dia ingat janji tu, dia suruh balik awal. Ibu ayah saya sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketiganya Imam Ali kata apa? Yang ketiga, wasunnatul awliya. Ambillah sunnah awliya ni. Apa sunnah awliya? Kata sahabat-sahabat yang kami boleh lakukan pada dia, ihtimalu aza anin nas. Mereka menanggung kesengsaraan akibat daripada perbuatan-perbuatan manusia. Ini yang kata perangai ataupun ahli-ahli awliya Allah. Mereka yang tanggung. Hak buat huduh ni, ahli masyarakat banyak buat huduh. Dia berasa nak tahu sampah, dia tahu lah. Duduk dalam kereta, makan buah rambutan, lempak kulit rambutan keluar ke tingkap. Tu pasien tu. Dia minum air habis dalam kereta, dia terkira dalam kereta air bersih, luak biar pergi. Dia berasa rumah dia duduk tepi sungai, dia humban habis dalam sungai semua. Itu dia panggil manusia. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat wali Allah Ta'ala ni? Sifat wali Allah Ta'ala ni dia tanggung. Apa dia buat? Dia turun pergi cuci sungai. Tu dia kerja dia. Tu tindakan wali-wali Allah. Walaupun dia orang biasa, tapi perangai dia perangai wali Allah. Dia pergi duduk jangkui, wanek. Buh dalam plastik. Buang sana. Buang sana. Bagi sungai kita lalu ayak, laju hit. Ni hak ni pasal ni duduk banjir. Tu perangai wali Allah. Dia bukan buang, dia bagi duk cuci lagi. Orang tahu sampah apa, dia habis duk kutip. Ada seorang di Kelantan, orang gelak dia dengan Wali Hasan Kelantan, almarhum lah.
almarhum dah meninggal dunia. Dia punya bisa mulut dia ni, dia biasa sebut satu perkataan kepada seorang daripada orang besar di Kelantan. Dia biasa sebut, tapi saya tak mau sebut di sinilah. Dia sebut, kata kawan ni takat tu ya dia. Maka suruh takat tu dia tak pergi mana. Duduk takat tu, tak boleh pergi lah, tak boleh naik. Kawan ni takat ni. Tapi cukup takat tu. Cukup takat tu di Kelantan. Almarhum ni meninggal dunia. Lepas meninggal dunia baru orang yakin, kata oh dia ni wali rupanya. Pasal apa? Yang lepas kata macam tu, orang datang solat jenazah dia tu tak macam-macam orang kenal dia di kampung. Dia orang biasa, tapi orang mai sembahyang jenazah dia ni puluhan ribu. Padahal dia bukan calon. Kalau calon tu bolehlah gagah gambar ada aku poster. Tak ada. Dia orang kampung biasa. Tapi taraf dia macam tu. Mulut dia bisa. Apa di antara amalan dia buat? Apa di antara gerak kerja ahli wali-wali Allah Ta'ala ni? Dia kalau nak keluar pergi kedai, dia bodoh cerita ni. Yang cerita pun guru daripada Kelantan. Masa tu saya pergi sana, Ustaz. Dia cerita, dia kata kawan ni dia nak pergi kedai, nak pergi mana-mana, dia nak keluar lah. Dia nak keluar pada rumah dia. Dia kereta tak ada, motor tak ada, gerek pun tak ada, jalan kaki. Dia akan ambil, dia cari kok keliling rumah dia, turun-turun dia akan ambil ketul batu. Hak besar-besar, kelingking besar mana tinggal keluar batu, ambil buah dalam poket dah. Jalan. Tang mana saja ada lubang di jalan, dia akan buih. Padahal hak dia akan buih tu ada 2, 3, 4 biji. Mana nak padan. Ni dia punya lubang jalan. Lori balak tu lalu. Tapi itulah perangai-perangai orang macam ni. Tak ada, dia tak kira. Dia kata apa yang aku boleh buat. Apa yang aku boleh buat? Takat mana qadar aku buat. Dia cakap apa? Ni duk cakap saja, dia kata buat tak. Contoh macam tu, tak, dia buh. Esok pula main dia nak keluar pergi mana, ada kutip pula, balik buh tang tu. Esok pula kutip. Itulah kerja dia. Itulah amalan dia. Contoh. Jadi inilah di antara contoh-contoh kerja-kerja para awliya. Dia banyak buat kebaikan daripada azaan nas, daripada kesengsaraan yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau kita pun boleh ambil tu kata Imam Ali, apa juga yang orang buat tak betul itu, kita apa betul pada dia, kita buat. Jangan pula kita duk apa ni orang kita tak buat pun. Apa ni duk baling-baling tadi, kita tak ambil pun. Tak ini. Nak marah tu marah, tapi tak ambil tu kena ambil. Mewah naik, buh langsung sampah. Itu sifat siapa? Sifat para awliya illah. Sebab awliya Allah ni, dia fikiran dia menjangkau ke depan. Macam naik kereta, perangai wali Allah Ta'ala ni, naik kereta, kalau orang nak lintas, dia stop, dia break hampir. Tu, dia bagi jalan. Dia bukan fikir, kata tak kira ni jalan aku, nak jadi apa pun jadi, hang lalu mai aku belah. Itu syaitan. Awliya Allah ni dia konti, dia jalan-jalan, sila. Asal dia jalan, dia dah takut apa? Sebab dia suka lagi kepada manusia dapat bermanfaat pada dia. Ini contoh. Jadi buaya saya sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 3 perkara yang kita bicarakan sembang-sembang malam ni, sembang-sembang biasa, iaitu apa yang disebut oleh Imam Ali karamallahu wajhah. 3 perkara yang kalau tak ada kat kita ni ahli semayang ke, ahli ibadat ke, ahli apa, maka kita kosong, kata Imam Ali. Apa 3 perkara tersebut? Sunnah Allah, sunnah Rasul dan sunnah awliya. Sunnah Allah, jaga rahsia. Hak tak patut jangan buat keluar. Jangan buat cerita kat siapa-siapa, tak patut. Jangan buat keluar keaiban manusia. Itu sunnah Allah. Yang kedua, sunnah Rasul, ambil berat. Apa juga hal-hal urusan kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umumnya, insya-Allah. Dan yang ketiga, bersifat dengan sifat awliya illah, para wali Allah, yang mana mereka ni biar dia teruk tak apa dalam hal-hal kebaikan, sebab dia maklum itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon banyak ibu ayah saya sekalian, mohon banyak maaf daripada saya jikalau mana sepanjang bicara kita ni ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim 'alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.